السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشائخنا ولأهلنا ولأهل بيتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمعلمينا ولأرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dimuliakan pengurusi jawatan kuasa masjid, para pegawai masjid, khususnya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izinnya, alhamdulillah, kita diberi kesempatan lagi untuk menyambung lagi pengajian kitab Minhajul Abidin, insyaAllah muka surat 48, paragraf yang keempat. 1, 2, 3, 4. Dan Ibnu Mas'ud kat situ nah. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud ni Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi. Bila sebut sahabat ni kita faham lah no? Bila taraf sahabat ni no? Taraf sahabat yakni orang yang hidup bersama dengan Nabi, melihat Nabi dan beriman dengan Nabi. Itu nama sahabat, kategori sahabat. Ya. Zaman Nabi, kalau disebut zaman Nabi, makna ketika hayat Nabi. Daripada sebelum Islam, sebelum diangkat jadi Rasul, lepas tu diangkat jadi Rasul, hinggalah Nabi wafat. Ya. Tapi kita lebih fokus kepada selepas Nabi diangkat menjadi Rasul, kerana wahyu sentiasa turun. Wahyu ataupun perintah-perintah Allah turun dalam tempoh 23 tahun, iaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Pada masa itu segala apa muskilah, apa permasalahan umat Islam terus dirujuk kepada Nabi. Itu zaman Nabi. Apabila Nabi wafat, beralih pula kepada zaman sahabat. Nabi wafat pada tahun yang ke-13, tahun yang ke-10 Hijrah. Bila Nabi wafat sahaja, segala apa yang permasalahan umat Islam, mereka akan rujuk kepada para sahabat. Para sahabat. punya sahabat-sahabat yang rapat dengan Nabi. Ya.
Zaman sahabat ni sekitar dalam, kita katakan 100 tahun, dalam 100 tahun, lebih kurang macam tu lah. Sahabat yang paling lama sekali, paling panjang umur sekali ialah Anas bin Malik. Anas bin Malik. Dia hidup sampai ketika Nabi berhijrah ke Mekah pun, dia pada masa tu dia berumur, setengah riwayat kata 8 tahun, setengah riwayat kata umur dia 10 tahun. Dan dia pula paling rapat dengan Nabi sebab dia, mak dia Ummu Sulaim telah menghadiahkan dia kepada Nabi sebagai pembantu Nabi. Bukan hamba dah, lebih pada PA lagi ni, lebih pada PA lagi. Sebab itulah hadis-hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik ni banyak, dan juga orang lain tak tahu, dia tahu, pasal dia paling hampir dengan Nabi. Dia hidup, setengah riwayat kata, Allahu Akbar, dia hidup sehingga 120 tahun. Dia hidup sehingga 120 tahun. Maknanya ketika Nabi wafat, dia berumur 18 tahun. Mana dia boleh hidup lagi, makna last. Sahabat yang kedua panjang umur ni Abdullah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi, anak pakcik dia. Kalau kita pergi umrah sekarang ni ada lawatan, boleh banyak syarikat dia buat percuma pergi Taif. Pergilah Taif, makam Abdullah bin Abbas ni, kubur Abdullah bin Abbas ni di Taif. Dia juga antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, sebab dia lahir, dia lagi muda daripada Anas bin Malik. Dia dia lahir Nabi yang tahnik dia, Abdullah bin Abbas ni. Sampai Nabi kata, aku ni ibarat lautan ilmu lah Nabi. Abdullah bin Abbas ni pintu dia. Pintu dia. Dia lah yang paling faqih menafsirkan Al-Quran. Tapi dia tak nak hidup, dia tak nak tinggal di Mekah. Dia tak mahu duduk di Mekah. Abdullah bin Abbas ni tak mahu di Mekah. Padahal Mekah ni kan, kita tahu kan, kita melonjak-lonjak nak pergi, pasal pahala yang sangat besar. Satu amalan dibalas sehingga 100,000. Bila ditanya kenapa, kenapa tuan tak mau duduk kat Mekah ni, apa alasan dia? Alasan Abdullah bin Abbas ni, lebih baik tak dapat pahala. Ibarat kata macam tu lah, ni kata saya lah, lebih baik tak dapat pahala, tak dapat kelebihan, daripada buat dosa. Sebab kalau di Mekah ni kita niat nak buat, bukan lintasan, niat nak buat. Niat nak buat jahat ni, terniat nak buat jahat dah berdosa lah. Jangan main-main lah. Kita berada di tanah haram, niat nak buat jahat, siap dah, jaga hang, marah. Marah kat kawan kan, marah kat member sebilik ke. Tak, pergi haji kan, sebilik sampai 5 orang, pergi umrah 4 orang. Umrah boleh lah tahan lagi, kalau haji ni kan, macam mana? Tambah haji dah hatok lah. Kita nak marah, geram. Baru niat dah berdosa dah. Niat nak buat jahat, niat nak buat tak betul, dah berdosa dah. Belum buat lagi. Kalau buat, beratus beribu kali ganda lah dosa dia. Sama dengan kalau kita buat baik. Haji Abdullah bin Abbas ni dia tak mau, biar dia duduk dekat mana? Taif. Jarak lebih kurang dalam 90 km. 90 km daripada pusat bandar Mekah. Ulama-ulama kita di Nusantara pun kebanyakannya pergi belajar di Taif. Syekh Abdul Samad Al-Falembani, dia menyiapkan kitab yang terakhir dia, Siyarus Salikin, tahun 1780 lebih. Dia menyiapkan kitab tersebut di Taif. Dia menyusun balik
susun balik kitab tu, untuk edaran, untuk pengajaran umat Melayu di Nusantara ni, sesuai dengan situasi kita di Nusantara ni. Siap dia susun, dia taklif pada tahun 1780 lebih, kalau tak silap saya lah, di Taif. Di Taif. Begitu juga ulama-ulama yang lain. Baik. Itu zaman sahabat ni. Sahabat ni orang yang pernah berjumpa dengan Nabi dan beriman dengan Nabi. Jadi semasa zaman sahabat ni, ataupun kita kata zaman Khulafa' Rasyidin lah, segala masalah mereka akan rujuk kepada siapa yang lebih faqih, siapa yang lebih alim, siapa yang lebih faham. Tentulah para sahabat, sebab mereka ni tengok Nabi, belajar, timba ilmu, belajar daripada Nabi. Sudah tentulah fresh daripada Nabi. Baik. Zaman sahabat ni ada lahir pula satu lagi golongan. Mereka ni tak pernah jumpa Nabi, tapi mereka ni berguru dengan para sahabat. Berguru dengan para sahabat. Ni dipanggil tabi'in. Dipanggil tabi'in. Sekitar dalam abad yang pertama. Abad yang pertama. Siapa dia abad yang pertama ni? Abad yang pertama 100 tahun yang pertama lah. Pada masa tu lahirlah, baru lahir Imam apa? Imam Hanafi. Imam yang 4 ni, masa itulah mereka lahir. Mereka lahir dan mereka hidup di zaman tu, tabi'in. Zaman tabi'in. Tu yang lahir imam yang 4 tu. Zaman tu lah. Kemudian 200 tahun, 300 tahun. Dalam tempoh 100 tahun hingga 300 tahun hijrah dipanggil zaman Salafi ataupun tabi'in. Tabi'in ni dia ikut sahabat. Lepas tu lahir lagi kalau 100 tahun lepas tu tabi'in. Kan kita dalam doa kan kita sebut kan, sumila arwahi muslimin, sumila arwahi tabi'in. Tak. Lepas tu tabi'in 3. Okey, dalam tempoh 300 tahun. Ini dipanggil zaman salafus soleh. Dalam 300 tahun inilah lahirnya imam ulama-ulama sufi, Sufyan As-Sauri. Nanti kita tengok kat sini. Banyak tokoh-tokoh sufi lahir pada zaman ni lah. Dipanggil zaman Salafi ataupun salafus soleh. Zaman yang terbaik lah. Zaman yang terbaik. Zaman kegemilangan. Imam Bukhari lahir zaman tu tak? Imam Bukhari dalam tempoh 300 tahun lah. Tapi Imam Bukhari berbanding dengan imam mazhab yang 4 ni, siapa dulu? Mazhab yang 4 ni dulu. Lahirnya Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hanafi, Hanbali ni masa tu tak keluar lagi. Hadis belum dibukukan lagi. Belum dibukukan lagi, walaupun ada usaha untuk membukukan. Tapi belum dijilidkan lagi, tak ada ketelok lagi apa semua. Belum disusun lagi ilmu hadis ataupun ilmu mustalah hadis. Tujuan saya cerita ni apa tuan-tuan? Jangan kita cuba merendah-rendahkan imam mazhab yang 4 ni. Imam mazhab yang 4 ni kan. Semalam kemarin dulu saya pergi mengajar di satu surau belah Kemutin lah. Ada jemaah tanya ni, nak ikut Quran hadis je. Faham lah tuan. Hak golongan macam mana saya nak kata pun tak wani lah. Wahabi ke apa saya tak wani kata lah. Hak golongan-golongan ni depa kemudian Ibnu Taimiyah, kebanyakan yang golongan ni depa ni, kalau tuan-tuan dengar lah, maaf cakap lah, saya sebut nama Dr. Rora.
Saya selalu ikut dia punya video, no? Dr. Rora ke Dr. Mazhar ke. Kalau tuan-tuan perasan, bila dia sebut, memang bagus dia ada sandaran dia. Sepatutnya memang macam tu lah, dia ada sandaran dia. Tapi rujukan dia, kebanyakannya kalau tuan-tuan perasan lah, tak saya tengok, mesti dia rujuk kepada Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ataupun Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Ibn Qayyim ni anak murid kepada Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ni dia susu galuh dia ikut mazhab Hambali. Ya. Ni ya. Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Ibn Qayyim ni dia hidup sekitar tahun 800 Hijrah. 800 tahun. Makna dengan Imam Ghazali, Imam Syafi'i ni jarak dia 600 tahun. Lebih kurang 600 tahun. Ibn Taymiyah macam tu juga. Tapi Ibn Taymiyah ni dia digelar sebagai mujaddid. Pada zaman dia buat kajian semula tentang hadis-hadis dan sebagainya. Ibn Taymiyah. Tapi di akhir hayat dia, walaupun kalau kita tengok sejarah, dia menimbulkan beberapa kontroversi, tapi di akhir hayat dia ikut mazhab Hambali juga. Ya. Kemudian apa lagi depa ni rujuk kepada Syekh Albani. Albani ni dia hidup lagi tahun awal abad yang ke-20, tahun 1900 macam tu. Lahir pula seorang lagi mujaddid yang tempat rujuk ilmu hadis ni. Siapa dia? Syekh Albani. Syekh Albani. Kebanyakannya golongan ni depa akan rujuk Syekh Albani. Syekh Albani ni hidup tahun 1912 macam tu. Dia meninggal 1999 kalau tak silap saya. Depa rujuk yang tu. Tu je. Depa rujuk yang tu. Kita ni pakai belaka. Dan memang kita tak nafikan ada campur aduk. Ada campur aduk hadis yang hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, bagai-bagai hadis lah. Bagi saya lah secara peribadi tak timbul masalah yang isu ratib, tahlil, isu semayang ni sampai sapu muka tak sapu muka pun. Dia pun tanya apa hukum Ustaz, dia pun nak test saya, apa hukum Ustaz sapu muka lepas salam. Nak sapu, tak mau sapu, sudah, dia kata. Memang ada khilaf. Bila dirujuk balik hadis tu, hadis dhaif. Hadis dhaif ni bukan tak boleh amal. Boleh amal. Boleh amal. Sebab kategori hadis ni paling baik hadis sahih lah. Kedua hadis hasan. Dia kategori yang ketiga hadis dhaif. Dhaif ni bukan makna lemah. Lemah sebab ada di antara periwayat tu yang kurang dhabit dia. Dobit ni ingatan dia kurang sikit. Pelupa, bukan pelupa. Sebab orang Arab ni, di antara kelebihan orang Arab ni, depa ni otak macam minyak petrol. Tahu minyak petrol? Tak, duk johor pun menyambak. Duk johor pun menyambak. Ada otak macam minyak diesel. Ada kita ni otak macam minyak nyok terbakar juga, tapi jenuh bakar kan. Barulah terbakar lah. Kalau minyak diesel, minyak petrol ke, terus menyambak terus, dapat terus. Itu jadi kategori. Bukan hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni hadis palsu, bukan. Dhaif boleh amal. Lagipun soal sapu muka ni lepas mayang, bukan dalam dah salam dah, kan habis dah. Baca Fatihah tak boleh. Baca Fatihah tak boleh. Kan kita selalu baca kan, lepas Allahumma antas salam kan kita baca Fatihah. Tak boleh. Sampai berotu. Aduh, kata berat lah. Nak ikut sebiji-sebiji macam tu. Ya. Baik. Tu, saya nak cerita bagi zaman tu. Jangan kita duk peleceh lah. Kalau sebab kita respect imam-imam mazhab yang empat ni, pasal mereka belajar, mereka menuntut dapat ilmu daripada para sahabat. Kita ni siapa? Tak. Standard kita ni ikut je lah. Ikut je lah. Tapi taklah ikut babi buta. Kita mengaji lah. Baik, tuan-tuan. Baik. Tengoklah. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu
menceritakan pula kepada Haris bin Umairah satu hadis yang bunyinya, maksud hadis tu, wahai Ibnu Mas'ud, jika umurmu panjang nanti, engkau akan tahu bahawa akan datang satu zaman di mana ramai penceramah tetapi sedikit orang yang alim, ramai peminta, sedikit pemberi, dan hawa nafsu sentiasa menyalahkan ilmu. Maka bertanya Ibnu Umairah, ya Rasulullah, bila masanya akan terjadi zaman itu? Sabda Rasulullah, ialah bila mana solat telah tidak menjadi perhatian dan rasuah telah menjadi kebiasaan dan agama telah dijual untuk kepentingan dunia. Maka carilah keselamatan, carilah keselamatan. Ya. Ini Rasulullah sendiri bersabda masa tu. Rasulullah dah remind kita dah akan berlaku zaman tu. Akan berlaku zaman tu. Okey, kita tengok sikit huraian. Apatah lagi zaman sekarang, betapa ramainya penceramah-penceramah agama yang sebenarnya masih sangat kurang menguasai ilmu agama yang secukupnya. Sebagai akibatnya mereka menyampaikan sesuatu di luar pengetahuannya yang hanya akan sesat dan menyesatkan umat. Pada masa yang sama, masjid-masjid yang megah-megah bangunannya, sangat sedikit orang yang mahu memakmurkannya dengan mendirikan solat berjemaah. Ini kata penterjemah lah buku ni. Ya, zaman sekarang, zaman lah lah. Penterjemah ni orang Indonesia. Dia hidup zaman sekarang lah. Ya. Hari ni saya sendiri pun tak. Saya kalau tak mengaji kitab ni, saya tak berani. Tahun 91 sampai 93 mengaji dengan guru saya, seorang syekh tarikat, mursyid, dia panggil mursyid lah, Naqsyabandi, di mana, di Kuantan, di Temeloh, di Temeloh, sampai khatam. Kalau tidak tak berani juga. Dah khatam pun lama tak buka. Jangan buat pasal. Jangan buat pasal, kena refer sebelum buka balik ni, kena refer balik. Takut jadi merapu. Sebab banyak dalam kitab ni, contohnya kitab ni disusun oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali ni dia hidup sekitar tahun 450 Hijrah. Imam Ghazali 450 Hijrah. Makna selepas tabi'in, selepas salafus salih 450 Hijrah. Makna dia banyak kutip kata-kata, kutip pandangan daripada ahli-ahli sufi yang hidup pada masa tu. Zaman Harun al-Rashid ni zaman bila? Zaman Harun al-Rashid zaman Abbasiyah. Zaman Abbasiyah ni sekitar dalam 300 tahun. Zaman Abu Nawas tu. Zaman Abu Nawas. Sampai penceramah lah ni, kalau tuan-tuan pernah ingat, pernah tengok video, ada satu penceramah tu, dia memperlekeh-lekehkan syair Abu Nawas. Bukan syair Imam Syafi'i, syair Ummu Hanis, iaitu Abu Nawas ataupun Abu Nuwas. Abu Nuwas ni dia hidup pada zaman Harun al-Rashid, zaman kegemilangan Islam. Apa syair dia? Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa. Tu syair Ibnu Ummu Hanis ataupun Abu Nawas. Abu Nawas ni cerita dia ni nak sebut apa, zaman lah bisexual kot. Lelaki dia suka, perempuan pun dia suka. Cerita dia, zaman Islam dah maju masa tu kan, Islam dah hebat pada masa tu. Bayangkan, riwayat kata di kota Baghdad tu dah ada elektrik. Zaman tu dah ada elektrik. Dah ada elektrik. Kalau kita pergi ke Mekah ni tuan-tuan, semasa ziarah luar di hari kedua ataupun hari pertama, kita ziarah luar di sekitar Mekah, kita akan pergi ke Jabal Rahmah kan. Turun lepas Jabal Rahmah tu,
di Arafah lah kan. Kita akan ikut step, ikut laluan nak pergi ke Muzdalifah, lepas tu pergi ke Mina kan. Okey, laluan daripada Arafah, lepas kita naik bas balik tu nak pergi ke Muzdalifah, lepas tu nak pergi ke Mina tu lebih kurang dalam 9 km tu, lebih kurang jarak dia. Kalau tuan-tuan perasan di tepi bukit tu macam ada binaan. Kalau pemandu pelancong ataupun mutawif tu ada isi berpengetahuan, berinformasi, dia akan ceritalah. Di situ kita nampak tepi dinding, bukan tepi dinding, tepi-tepi lereng bukit tu ada Ain Zubaidah. Piping, kita kata piping lah, saluran air yang dibina oleh Zubaidah, isteri Harun Ar-Rasyid. Riwayat kata dia alirkan air tu daripada Taif, takungan Taif tempat air kan. Sampailah ke situ berapa, dalam 70 km lah, 70 km daripada Taif. Kalau ikut laluan berbukit bukau 70 km, laluan hak asal 70 km. Sebab itulah ada yang setengah agensi travel dia kata tak payah buat tawaf wadak. Ya, tak kena pergi ikut laluan berbukit-bukit, macam Simpang Pulai dengan Tapah lah. Laluan asal dia Tapah kan. Laluan baru dia Simpang Pulai, lebih kurang macam tu lah. Ain Zubaidah, ya, Zubaidah ni isteri Harun Ar-Rasyid ni, dia alirkan air sungai tu, empangan daripada Taif tu ke Mekah untuk kegunaan jemaah haji. Bayangkan jauhnya fikiran dia. Macam mana nak buat ni? Tak terlintas tak? Tapi dia terlintas pada masa tu nak buat. Kesan dia berapa ratus tahun dah. Sekitar dalam 300 tahun hijrah. Sekarang 1400, makna 1000 tahun lebih ada lagi. Zaman tu mereka dah advance dah. Pada masa tu tuan-tuan, maju zaman tu. Dah jadi lumrah, bila dah maju ni biasalah manusia jadi rosak dan sebagainya. Tapi di akhir hayat Ummu Hanis ni, dia bertaubat kepada Allah, ya. Dia bakar habis. Di antara quote dia, nak kata quote bukan quote, di antara dia ni suka karang lagu, karang puisi dan sebagainya. Salah satu yang agak nak kata apa, seksi ke, agak tak senonoh lah. Dia kata kalau yang lalu tu perempuan, lalu depan dia, lepas tu lalu pula lelaki, dia kata hati dia ni lebih tertarik kepada lelaki. Abu Nawas nak cerita zaman jahat dia lah, tapi akhirnya dia kembali kepada Allah, ya. Itu yang dia karang syair tu. Memang ilahi lastuli firdahu, Tuhanku aku tak layak. Memang tak layak masuk syurga ni. Siapa berani kata layak? Tapi tak upaya nak masuk neraka. Itu rintihan dia. Hak tu yang terlepas kita duk baca lo ni tu. Bukan zikir apa itu, kita nak memotivasikan diri kita sendirilah. Yang tu pun orang bertikai kan. Tu pun dia kata Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'i. Bukan syair Imam Syafi'i, itu Abu Nuwas. Abu Nuwas ataupun Ummu Hanis. Imam Ghazali banyak, kalau kita tengok dalam kitab ni, banyak kisah-kisah sufi yang dipetik, yang dikarang, yang diambil untuk dijadikan pedoman, dikarang, disusun oleh Imam Al-Ghazali. Tu dia. Dia tak peleceh orang, ya. Amanah hak baik-baik dia ambil, jadikan contoh, masukkan dalam buku dia. Tu dia. Baik.
Kataku semua yang telah disebutkan hadis ini akan engkau lihat pada zaman itu. Kataku ni Imam Ghazali. Kataku semua yang telah disebutkan hadis ini akan engkau lihat pada zaman itu dan penghuni-penghuninya. Kerana itu fikirkanlah apa-apa maslahat bagi dirimu. Okey, zaman tu, zaman orang duk jumpa dengan Imam Malik, makna zaman tabi pun orang dah risau dah. Imam Ghazali dah risau dah. Zaman lah kan. Tak, Tuhan yang tahu lah. Saya di kampung kami baru dapat peruntukan nak tukar bumbung masjid. Tak, tu pun mereka pakai duk cari pengurusi. Pakai duk cari pengurusi. Kita kira lah ustaz ke mana pun. Tu dia apa mereka. Saya tak ada, saya serah. Kebetulan ICU punya projek. Kami tak ambil apa. Yang kami nak job spec dia gini. Itu terpulang. Minta tolong recommend lah untuk begini lah bagai-bagai. Kan banyak pun 500,000. 500,000 lah malah. Tak? Kapek pun tak lepas. Kami nak tukar bumbung dengan lantai. Kapek pun tak lepas. Kapek ni 40,000 tuan-tuan. 100,000 dah kot. 100 kan? Tu dia. Tu pun nak minta ejah. Aduh, mereka tak pedulilah. Kemudian ketahuilah bahawa orang-orang soleh dahulu radhiyallahu anhum telah sepakat untuk berhati-hati dalam menghadapi zaman dan penghuni-penghuninya dan mengutamakan uzlah serta menggalakkan agar saling mewasiatkan, yakni saling memberikan teguran dan nasihat yang baik demi kemaslahatan bersama. Kemaslahatan ni, maslahat ni muslihat ataupun maslahah. Maslahah ni jangan kata muslihat, bukan tipu daya. Maslahah ni kebaikan. Akar kata dia solaha. Solaha, soleh lah. Jadi dijadikan bahasa, dimasukkan dalam perbandaran kata bahasa Malaysia, dia jadi maslahat, kemaslahatan. Sebenarnya maslahah. Maslahah ni artinya kebaikan. Kebaikan. Macam darurat. Darurat. Darurat bukan mudarat. Darurat ni maknanya keperluan. Daruri, keperluan. Zaman darurat. Payah kita nak terjemah. Sebut zaman darurat, bayang aku meneh. Keperluan. Makna perlu kepada perintah berkurung, curfew. Tu zaman darurat. Perlu sangat kepada curfew, perintah berkurung. Dah darurat semua boleh makan. Betul tak? Haram pun jadi. Sebab ketika perlu sangat boleh makan. Itu maksudnya. Darurat boleh makan lah. Babi pun boleh makan. Kalau darurat, istilah kita kan, maknanya kalau perlu sangat. Tapi makan setakat mana? Setakat perlu je. Setakat perlu je. Perlu untuk hidup. Dia boleh tak boleh angkat tangan. Bila masuk sejurih itu boleh angkat tangan dah. Okey ya. Ni sampai sedawa simpan lah peti lagi tak boleh lah. Kena faham kena faham. Baik. Ini Nabi dah bagi tahu zaman ni daripada hadis tadi kan. Akan ada orang yang hawa nafsu menyalahkan ilmu. Isu rasuah telah menjadi kebiasaan. Apabila solat telah tidak menjadi perhatian. Solat ni duduk nombor berapa pun tak tahulah. Saya suka kongsikan, kalau tuan-tuan tengoklah satu video Indonesia kan, dia kata Islam ni rukun Islam. Rukun Islam ni ada 5. Ada 5. Ibarat kita memegang sesuatu. Dia kata pegang betul air. Tak? Ya.
pegang botol air kan, ataupun pegang something lah. Ya. Okey. Haji duduk nombor 5. Haji duduk nombor 5. Kalau tak buat haji, pegang. Boleh pegang lagi kan? Boleh pegang lagi. Ni katakan Islam kat sinilah. Ni Islam. Ni Islam. Okey. Kalau tak buat haji, tak buat haji umrah haji. Boleh pegang lagi tak? Boleh. Kalau tak zakat, boleh pegang lagi tak? Boleh. Tapi kau tak grip dah. Makin kurang grip dah. Lepas tu puasa pun tak puasa. Lah, lagi kurang grip dia. Kalau tak sembahyang kalau tak sembahyang nak tinggal dua lah. Ni sembahyang kan. Kalau tak sembahyang jatuh terus. Tak boleh nak pegang. Tak boleh nak pegang lah. Pen boleh lah selit je ni. Ibarat kata botol air. Tak. Begitulah. Ya. Zaman lah sembahyang ni kurang diberi perhatian. Nak cari calon menantu pun carilah yang solat dulu. Saya tanya anak saya, boyfriend hang sembahyang tak? Kalau tanya dah sembahyang tak? Test sekali. Gila dating mana-mana, ayah kena ikut sekali lah. Cari tempat yang restoran ke, food court ke, yang dekat-dekat dengan masjid, surau. Masuk waktu maghrib ke, isyak ke, tengok. Tak, kat nak masuk waktu tu kita pergi. Tak. Kalau dengar azan tu, kalau dia gelisah tu, okey lah. Kita buat tak tahu, kita cuba buat tak tahu je. Kalau nampak dia gelisah tu, memang dia ni ahli solat lah. Kalau dia buat tak tahu, pekak je. Dia buat tak tahu je, masalah tu. Beritahu anak kita lah. Pangkau. Carilah lain. Berlambak lah ni. Itu dia. Apa lagi pesan Nabi? Agama telah dijual untuk kepentingan dunia. Berbagai-bagai NGO tak? Tuan-tuan perasan tak? Duk main ketuk rumah lah, apalah. Ada je no? Ada je. Tak apalah, saya mudah je. Hampa tipu, hampa jawab lah. Kalau ikut peraturan kita kat Perak ni, nak kutip khairat ke, nak kutip derma ke apa ke, mesti ada kelulusan daripada majlis. Ini entah banyak daripada Kedah. Daripada Kedah dah faham pun dah mari. Tak? Hampa tipu, hampa jawab lah. Tapi kena bijaksana lah kita. Zakat 20-30 ringgit tu okey lah. Zakat satu lot minta sampai 300-400 bukan dia. Masjid kita ni pun, masjid tuan-tuan ni pun banyak benda lagi tak? Bagilah insya-Allah saham kita ke akhirat. Depa banyak gunakan agama. Isu rasuah dan sebagainya. Baik. Tidak syak lagi bahawa salafus soleh. Sebut salafus soleh, saya dah sebut tadi kan. Salafus soleh ni sekitar dalam 300 tahun ataupun zaman tabi'in. Tabi'in ni maknanya orang mengikut. Ikut para sahabat tu maksudnya. Kita ni tak tahulah berapa kali tabi'in dah 1000 kali dah. Tidak syak lagi bahawa salafus soleh dahulu sangat waspada. Zaman tu dah waspada dah. Dan memberikan amaran bahawa keadaan zaman setelah mereka tidak akan lebih baik daripada sebelumnya. Zaman itulah kata ulama zaman yang paling baik. Zaman yang paling baik. Pun dah risau dah. Zaman tu dah risau dah. Zaman kita ni kan, kita tak terpelihara daripada berbuat dosa. Betul tak? Ni handphone ada je. Kita bukan nak tengok belum-belum tu dah kawan kita kata kita tengok. Kita duk scroll ya. Kita pun tahu dosa pahala Allah. Nauzubillah. Ada je. Pasal apa? Orang buat duit. Bila tengok je, bila like je, bila share je, ada point untuk dia. Tak? Depa tak pedulilah halal ke haram ke. Tak? Kadang-kadang kita tengok bodoh sangat konten tu. Sebab pasal bodoh tu orang nak tengok. Tak? Hak tengok muka bodoh belakang komen pula. Tak? Like, share dan sebagainya.
Kalau kita mengaji bab marketing ni akan termasuk. Tapi marketing cara bodoh lah. Tuan-tuan faham lah, tuan-tuan lah. Kita tengok tak masuk akal. Tapi itulah realiti pada hari ini. Nanti kita akan sampai tengok perlu kepada uzlah. Uzlah yang macam mana? Saya ambil sikit lagi. Bahkan akan lebih buruk dan lebih pahit. Zaman buruk itu sebagaimana disebutkan oleh Yusuf bin Asbad. Katanya, saya telah mendengar Imam Sufyan As-Sawri. Saya telah mendengar Imam Sufyan As-Sawri berkata, demi Allah, tiada Tuhan selainnya, bahawa zaman sekarang ini sudah masanya uzlah. Zaman Sufyan As-Sawri, tuan-tuan. Sufyan As-Sawri ni dia hidup pada tahun 97 Hijrah. Sufyan As-Sawri ni dia hidup pada zaman dia tahun 97 Hijrah. Sekitar dalam 100 tahun lah umur orang dulu panjang-panjang kan. Dalam abad yang pertama Hijrah. Dia kata dah kena uzlah dah. Dah kena uzlah dah. Makna perlu uzlah ni mengasihkan diri. Kenapa? Untuk mengelak daripada dosa. Itu zaman tu. Zaman sekarang ni ke. Payah nak cakap lah no. Banyak-banyaklah beramal, banyak-banyaklah berzikir, banyak selawat lah, banyak selawat lah. Pun kena bijaksana, kena smart, pasal Nabi kata man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang mengucapkan satu selawat kepadaku, Allah akan ucap selamat dekat dia, bagi keselamatan dekat dia dengan 10 kali nilai. Mana kita buat sekali selawat sama 10. Kalau sehari 10 kali, maknanya 100 kali. Tak? Carilah zikir-zikir yang kita rasa selesa dengan kita. Zikir ni banyak, kita rasa selesa dengan kita, kita amal lah dalam waktu-waktu kritikal ni. Umur 50 tahun ke atas ni waktu kritikal lah. Waktu kritikal lah. Anytime Allah Ta'ala nak cabut. Baru kemarin dua pupu saya umur baru 26 tahun. 26 tahun. Tengok sihat, segar, bugar apa semua, jatuh dalam bilik air, jalan. Rupa dia ada leukemia. Tak nampak sangat. Orang biasa leukemia kepala botak lah apa ni, tak? Biasa aja. Pergi cek tak tahulah doktor kata. Leukemia. Allahu Akbar. Dan umur memang tak sangka lah, sebab tengok ciri-ciri tu tak ada. Kita hak tua nikah confirm lah. Confirm nak pergi ya. Tunggu gilirannya tuan-tuan perempuan InsyaAllah. Baik, saya sekadar itu aqul qali hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi bismillahil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa qubur abaina wa ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa quburil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.